pengarah nak Pusat Asas berinteraksi Sistem dengan kerana orang menjemput tu kami sesar, dalam dan segmen lama-lama tu last ini. boleh masuk Sebelum saya mulakan bicara, izinkan saya memulakan program ini ataupun slot ini dengan serangkap pantun. kita lah. UMT Nak Soho ajar indah dan dia, cantik, kita datang tempat kampus dia, bukan ceria, siang je lah, warganya malam mesra. pun kita datang tempat Kuda dia. laut, spesies yang unik, sukar dicari, payah dijaga. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Muhammad Akmal bin Ali, dan bersama saya pada petang ini kita ada sangat bertuah. Kita ada ketua projek kita dan bersama dengan seorang lagi lah. Okey, mungkin yang seorang lagi ni boleh perkenalkan diri dia. Kalau Prof orang dah kenal. Silakan. Lepas tu bila Assalamualaikum lama-lama tu kita tengok layanan mesra bila kita pergi diorang Okay, saya terima Nur Hazilah kita binti Syafiqi, kan, juga sambutan tu usahawan sangat mesra siswa lah. bagi So kat projek situ kita tengok translasi hubungan Nafida Laut lah. jaringan antara Bersama-sama UMT juga sendiri dengan dengan Akmal komiti tu kat sangat sini. akrab. So memudahkan kita capai objektif. Okey, kita mulakan sesi kita pada petang ini. Kamera dapat fokus. Mungkin kita mulakan dengan Prof. Boleh Prof terangkan sedikit mengenai projek Kuda Laut ini. Kenapa kita pilih spesies ni untuk diangkat sebagai projek pendidikan di UMT? Silakan Prof. Okay, terima kasih Saudara Amal. Sebenarnya projek Kuda Laut ni pada asalnya dimulakan pada tahun 2008 di Johor. Di mana pada waktu itu kita mendapat aduan daripada komuniti setempat, bilangan populasi kuda laut menurun dengan banyaknya. Selalunya pada waktu itu kalau mereka pergi turun ke pantai ataupun kawasan pesisir, mereka boleh dapat 10 pasang kuda laut pada waktu itu. Tapi akhirnya bilangan tu berkurang, pergi je mereka akan sukar untuk mendapat walaupun sepasang. Dalam masa 3-4 hari pun mereka sukar untuk mendapatkan kuda laut. Jadi mereka buat aduan dan mereka mohon pada waktu itu Institut Bioteknologi Marin baru ditubuhkan. Jadi kami di institut merasakan bahawa isu ni patut kita tangani. Walaupun kita berada di Pantai Timur, tapi sebab ia melibatkan kehidupan di bawah laut, jadi kita pun mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat dan juga industri di situ iaitu Johor Biotech Corporation. Jadi Johor Biotech Corporation merupakan salah sebuah agensi di bawah kerajaan negeri, dan setelah berbincang bersama-sama mereka bersetuju untuk memperuntukkan RM430,000 untuk kita melaksanakan projek konservasi dan juga bioteknologi kuda laut pada waktu itu. Jadi kenapa kuda laut? Sebab kuda laut ni dia, kalau kita lihat, dia ni unik. Haiwan ni adalah sejenis ikan, tapi ikan ni dia berenang secara vertikal. So maksudnya dia berenang menegak. Tak ada ikan yang kita tengok dia berenang menegak kecuali kuda laut. Betul. Dan yang istimewanya kuda laut ni, bila dia mula berpasangan, dia akan kekal bersama pasangan dia seumur hidup. Jadi kalau pasangan dia termati, dia tak akan cari pasangan yang lain. Oh, ni ikon kesetiaan lah yang boleh diguna pakai. Ya. Dan kuda laut ni juga digunakan oleh pengamal-pengamal perubatan tradisional Cina sebagai bahan dalam perubatan mereka. Jadi ada banyak penyakit lah yang mereka gunakan kuda laut sebagai ingredient. Okey, tadi Prof dah sebutkan mengenai bila kita pergi ke pantai tu nampak bilangan tu semakin berkurang. Apakah faktor yang menyebabkan perkara itu berlaku sebenarnya? Okey, dia ada sama ada kuda laut ni ditangkap secara sengaja daripada kawasan liarnya. Kalau kita lihat fakta, sebanyak 20 juta kuda laut, individu kuda laut ditangkap setiap tahun. Banyak tu 20 juta. Dan dijual, dieksport ke negara-negara seperti China untuk dibuat ramuan perubatan tradisional Cina. Jadi kalau kita tengok kuda laut di Sabah pun, kita akan nampak kuda laut kering ada dijual di pasar-pasar di sana. Jadi kita boleh bayangkan kalau setiap tahun 20 juta kuda laut, tentunya bilangan dia akan semakin lama semakin berkurangan. Jadi kita rasa sesuatu perlu dilakukan. Walaupun kuda laut ni bukan perkara yang baru, sebenarnya semenjak tahun 1970-an lagi terdapat banyak agensi yang cuba menternak kuda laut. Jadi tetapi bilangan dia semakin lama semakin berkurang. Sebab kuda laut ni dia punya tingkah laku dia di kawasan liar dan di kawasan yang kita bela, dia berbeza. Jadi kebanyakannya mati sewaktu dalam proses konservasi itu. Okey, terima kasih Prof atas info yang sangat berguna untuk kita.
Nampak macam Hazilah sepi di ujung sana. Okey, kita tanya Hazilah lah pula. Pengalaman Hazilah terlibat dalam projek ni, boleh ceritakan sedikit tak? Okey. Saya terlibat dari projek ni bermula daripada 2017 lah. Di sini bermula dari kosong, tak tahu apa-apa langsung pasal kuda laut. Masuk ke sini, diajar dari macam-macam modul dalam kuda laut ni kan. Dia ada daripada segi penyakit, dia ada dari segi makanan hidup, dari segi penternakan induk, macam mana nak jaga, macam mana nak bagi makan. So, benda barulah untuk saya kat sini. Lama-lama tu boleh adapt lah kat sini. Dia punya. So, pengalaman Hazilah dari 2017 sampai sekarang, apa Hazilah rasa perkara yang paling Hazilah rasa berguna setakat ini? Sangat memberi kesan kepada Hazilah. Okay. Bagi saya lah kan, di sini saya ditugaskan untuk menjaga komuniti. Jadi, pengalaman baru tu bila kita ni berinteraksi dengan komuniti tu sendirilah. Yang mana kalau ditetapkan kat sini, seorang tu kena jaga untuk 10 orang komuniti kampung. Jadi kalau macam saya kena jaga di kawasan air tawar besut. Yang mana ada yang lelaki, ada lelaki perempuan lah. Berumur lebih kurang dalam 50 ke atas. Dan kalau yang paling muda tu dalam umur 18 tahun lah macam tu. Jadi ikatan dengan mula tu nak cara nak berinteraksi tu a bit susah lah sebab saya kan orang luar daripada ni kan. Jadi Dari mana tu Hazilah? saya daripada Perak. So Oh, cara Perak. Kita tahu akhirnya Perak.